Salam sejahtera dan salam bahagia. Kita bertemu lagi pada sesi kuliah kita pada hari ini. Semua sihat? Harap anda sihat di sana. Ada senaman? Saya percaya anda ada. Jadi hari ini kita akan tengok beberapa tajuk yang kita bincang bersama, iaitu subtajuk kita, tajuk topik kita yang ketiga, gaya hidup dan amalan bersenam. Subtajuk 3.6 dan 3.7. Dua tajuk subtajuk yang dalam topik 3.6 pengurusan emosi dan stres, dan subtajuk 3.7 ujian kecergasan. Ini pada hari ini kita akan bincang dalam talian secara tidak segerak, iaitu diagnosis tentang kecergasan emosi. Jadi saudara-saudari yang di sana, kita sudah tahu apa itu emosi. Jadi sekiranya bagaimana kita menenangi emosi orang lain, langkah yang kita boleh bincang bersama, dan banyak juga langkah-langkah lain lah kan, iaitu menganalisis. Bagaimana kita menganalisis emosi orang lain? Yang pertama, kita kenali emosi positif dan negatif ada pada manusia. Pertama sekali kita perlu tahu emosi ini ada negatif, ada positif. Ya, jadi secara umum dia, saudara-saudari, setiap orang ni memiliki 6 emosi. 6 kita rumuskan secara ataupun kita buat kesimpulan. Ini berdasarkan melalui oleh pakar. Jadi kita kata yang pertama kebahagiaan, kedua kegembiraan, ketiga kemarahan, keempat ketakutan, kelima kesedihan, dan yang keenam kebencian. Jadi emosi ini, keenam-enam ni kita bagi kepada dua kategori. Ada yang positif, kategori pertama. Yang kedua, kategori emosi negatif. Yang positif itu termasuklah kebahagiaan, kegembiraan. Yang negatif ini termasuklah kemarahan, ketakutan, kesedihan, dan kebencian. Langkah kedua untuk menganalisis emosi orang lain ialah kita perhatikan mata dan mulut seseorang yang ingin anda amati. Jadi kita tengok mulut dia, kita tengok mata dia. Orang Jepun ni dia tengok mata, orang US, orang barat dia tengok mulut. Melalui mata dan mulut ini dia kata kita boleh tahu sejauh mana orang dari segi emosi orang itu. Yang ketiga, dengarlah nada suaranya. Kita ingin menganalisiskan analisis orang lain, kita dengar suara dia. Kalau suara dia bagaimana? Ada suara yang sama ke? Seperti hari biasa ke? Ada suara yang lain. Ini dapat mengungkapkan emosi yang berbeza-beza pada seseorang itu. Jadi anda perhatikan. Kalau anda rasa ingin mendiagnoskan emosi kawan anda, tengok tadi yang pertama itu, kita tahulah beza dia. Positif, negatif emosi. Kedua, kita tengok mata dia. Kita tengok mulut dia, bibir dia macam mana. Gini ke mata dia. Tengok mata saya. Ketiga ialah suara dia. Tiba-tiba suara dia itu keras ke, suara dia itu kasar ke, kan? Ini boleh diagnosiskan sebagai kemarahan. Yang keempat, lakukan pengamatan sambil mencatat perilaku, tingkah laku dan cara seseorang itu bertindak secara keseluruhan, secara umum dia. Jadi saat anda melihat seseorang itu, anda boleh apa yang menarik hati, ada apa yang berlaku pada dia. Kenali emosi dia, kita boleh catat melalui ekspresi wajah dia. Kadang-kadang itu, sebab itu kadang guru PJ itu di hujung kelas itu dia suruh budak lukis saja emoji, lukis saja gambar muka orang itu, muka senyum ke, muka marah ke. Melalui di situ dia boleh catat dan boleh tahu apa emosi, sama ada kelas itu dia bosan ataupun sama ada dia gembira dan sebagainya. Right? Yang kelima, amati kesihatan fizikal orang yang anda amati. Sama ada dia ada gangguan fizikal dia, sakit kepala contohnya, migraine, aduh sakit kepala aku, kurang bersenang, senang hati kurang, kan? Ataupun ada masalah, kita tengok dia ada masalah kewangan, macam mana dia punya fizikal dia. Baik, yang keenam, yang terakhir, bentuklah dan tingkahlah kecerdasan emosi yang anda itu sendiri. Selain pada kita belajari emosi orang lain, kita juga menyedari
dengan membaca, dengan mengenali, analisis emosi orang lain itu, kita akan lebih mengenali, menyedari, sedar emosi kita sendiri sebenarnya, dan kita boleh memanfaatkan emosi itu untuk memperbaiki pola fikiran kita. Kita memahami ekspresi wajah. Ini juga boleh mendiagnos ini emosi seseorang itu. Yang pertama, catatkan ekspresi wajah seseorang. Jadi kadang-kadang kita jangan tertipu, wajah itu dia tunjuk dia muka happy, muka sebenarnya tidak. Jadi untuk itu kita perlulah mengambil masa mengkaji, mencatat wajah itu. Alright. Sebab itu dia kadang-kadang orang send emoji di WhatsApp ke, di mana Telegram ke, kan? Kamu ni tweet ke, Twitter ke, Instagram ke, kita boleh tahu juga wajah, ekspresi wajah itu dia menunjukkan apa. Kan? Yang kedua, kenali tanda-tanda senyum yang tulus. Macam mana itu? Dia dikatakan kalau kita lihat wajah seseorang itu, bentuk itu dikatakan ada satu kaki burung gagak. Apa ini ya? Iaitu ada sekumpulan kedut-kedut di sudut luar mata ini. Itu senyuman, indikator senyuman yang tulus. Dia senyum tapi sini itu kan. Macam ada kedut-kedut. Itu dia. Lepas tu kamu boleh baca lebih lagi ada buku itu, kenali psikologi melalui pergerakan posture dan pergerakan wajah itu. Banyak yang kita belajar sehingga dia kata ada kadang-kadang letak tangan pun boleh baca emosi dia. Contohnya lah kan. Itu tanda-tanda senyuman. Bezakan kesedihan dan kebahagiaan. Ekspresi muka itu kita boleh bezakan. Orang yang usaha ada kadang-kadang dia menutupi emosi dia. Dengan walaupun dia kesedihan, tutupi dengan kebahagiaan. Ada juga. Tapi muncul dia selalu kita kata yang emosi yang sebenarnya itu dia wujud secara spontan. Biasa itu tidak tutup emosi dia itu. Jadi kesedihan itu kadang-kadang dihubungkan dengan kemurungan. Dia akan kadang-kadang dengan bibir dia. Gitu. Okey. Baik, seterusnya kenalilah tanda-tanda kemarahan dan kebencian. Ekspresi itu kita cuba kenalilah bila dia kemarahan ke, dia kekecewaan ke, dia sangat marah ke. Ada yang dia tutup mulut rapat-rapat. Ada yang dia membuka mata. Gitu. Sebagainya. Melawan dia kadang-kadang dia tidak suka, benci macam mana itu. Bibir dia macam mana. Mata dia macam mana, tangan dia macam mana. Okey, kenalilah tanda-tanda takut dan gembira. Dia kata hari itu yang kuliah lepas kita kata kan, flight or fight. Takut terusnya kita kata membaca emosi dengan cara yang lain. Seterusnya kita juga boleh. Contohnya kita mencarilah petunjuk yang non-verbal. Yang non-verbal ini yang bukan secara lisan, eyes contact dia. Macam mana dia mengungkapkan emosi itu dengan baik, dengan posture dia, dengan mata, eyes contact dia dan sebagainya. Cara dia berjalan, dia masuk je cara jalan hari ini. Macam mana? Apapun cara dia diam saja sepanjang hari. Masuk kelas saja. Macam hari itulah ada. Kalau kita masih lagi sempat sebelum PKPB ini, kamu boleh perhatikan ada yang duduk diam je, yang ceria dia diam-diam je sepanjang hari. Ada something wrong. Ini petunjuk-petunjuk lah non-verbal maksud dia kan. Berjalan, berdiri, membungkuk, bercerita hari-hari bersukan di basketball court itu, yang main bola keranjang itu kan. Tiba-tiba dia okey je kan, selalu main. Tiba-tiba hari itu dia ambil bola keranjang itu, dia buang. Boom! Buang pergi jauh-jauh. Something wrong lah itu kan. Baik. Kedua, perhatikan gerakan tubuh dan posture orang lain yang anda amati itu. Yang anda perhatikan itu bagaimana gerakan posture dia. Termasuklah kita kata bahu dia tadi kita kan, tangan dia. Cuba anda tengok, perhatikan emosi saya sekarang ni. Begitulah kan. Atau dia begitu dua tangan pegang kuat-kuat ke dan sebagainya, posture lah kan. Okey, carilah tanda-tanda yang ada respon, serang atau lari. Tadi kita kata dia mau fight atau flight itu.
Apa tanda-tanda dia? Sama ada dia kecewa, adakah dia bersikap agresif? Ada yang kalau dia emosi dia melawan, dia menenangi dengan secara agresif. Ada yang secara frustrated. Dia macam mana? Kadang-kadang ada yang suka banyak bercakap. Ya, bercakap lah kan. Ada yang dia mencari sokongan sosial, cari sokongan kawan. Dia stres ini, dia cari, ini dia pergi cerita. Satu asrama, satu college kediaman, dari tingkat bawah ke atas, atas ke bawah. Sampai cari lagi lelaki. Ada yang begitu. Jadi ini tergantunglah kepada kepribadian masing-masing. Ada yang dia telefon, emosi kan. Yang last kali, tanyalah apa yang sedang orang itu rasakan. Ini boleh juga kita approach, kita secara langsung kita tanya dia lah. Kita berbicara dari mata ke mata, 4 mata itu. Bukan bercinta, tapi secara approach secara direct kepada orang itu. Didampingilah dia. Itu ialah yang kita sambung pada perbincangan kita. Dan ini ialah bagaimana kita diagnosis kecergasan emosi itu, iaitu yang pertama, seperti mana kita kata, menganalisis. Analisis emosi orang lain, dengan seterusnya kita boleh tahu juga bagaimana emosi kita. Memahami ekspresi wajah orang lain, itu juga boleh, melalui itu kita boleh juga kenalilah emosi kita, dan kita juga boleh membaca emosi dengan cara-cara yang lain lah. Seperti mana kita bincangkan, dan mungkin ada banyak lagi cara kan. Dia pelakuan dia, tingkah laku dia pada hari tertentu itu agak pelik, dan sebagainya. Jauh dari keluarga, dan juga kadang-kadang anda tidak dapat berbincang ataupun kadang-kadang tidak dapat meluahkan emosi itu dengan keluarga, dengan kawan yang baik di sekolah dulu. Boleh yang carilah kawan yang baik di sini, ataupun ada cara lain seperti mana kamu bincang pada hari itu, kamu ketengahkan beberapa, dengan muzik lah kan, dan sebagainya. Boleh juga jumpa kaunselor kita ada kaunselor peribadi, kaunselor kerjaya di college kita. Okey, baik. Jadi kita akan bincang pengurusan stres dan terapi. Ini semua ialah PowerPoint kamu ini. Saya terima kasih kamu 4 kumpulan itu sediakan. Jadi satu kumpulan saya ambil ada 2, ada yang saya ambil 3 lah. Macam saya ambil 2 lah setiap kumpulan untuk fair and square. Terima kasih hasil anda. Ini hasil anda dari saya pula. Tolong bentang. Okay. Belanja minum kopi ya. Alright. Apa itu stres? Baik, setiap manusia ini mempunyai perasaan yang gembira, rindu, malu, sedih, kecewa, bosan, gerisah, dan sebagainya lah. Perasaan ini yang ada di dalam kehidupan, marah dan sebagainya. Dan inilah menyebabkan, katakan itu ialah satu stres pada hidup. Baik, negara-negara yang kurang stres mengikut ini kajian ataupun ini data yang diperolehi rangkaian penyelesaian pembangunan MAPAM, Switzerland, negara yang paling rendah stres. Bahagia rakyat dia. Kalau ada peluang pergi sana, kita barulah tahu apalah rakyat dia kurang stres. Baik, kajian ini mengambil kira pelbagai faktor lah. Contoh kesihatan jangka hayat. Dia kata orang kurang stres ni jangka hayat lebih panjang ke? Persepsi terhadap rasuah, kebebasan untuk melakukan keputusan sendiri, mempunyai hak yang lebih tinggi, hak asasi, sokongan sosial dan lain-lain. Ini menyebabkan rakyat dia kurang stres. Bahagialah kan. Baik, hal ini ialah membuktikan bahawa rakyat Switzerland kurang mengalami stres dan mereka berada dalam kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Malaysia pula bagaimana? Malaysia pada tahun ini kajian ni 2015 Malaysia mempunyai kedudukan yang 61. Agak-agak stres jugalah kan. Lebih atas sikit lah. Tidak sampai setengah lah kan. Ini sebab kajian ni 158 negara. Jadi Malaysia ni 61. Stres jugalah kan. Tapi tidaklah sampai tahap yang terlampau tinggi, sederhana. Daripada data ini, kita mengumpul bahawa rakyat Malaysia sentiasa berasa tidak tenteram juga. Ini sederhana walaupun ni tidak puas hati. Ada banyak komplain. Saya tidak tahu kamu lah.
asrama ini college kediaman ini sikit-sikit pun komplain. Sabar je lah. Apa boleh buat ke IPG kita ini pun sudahlah satu IPG yang lama. Tahun berapa ini? Cuba kamu ingat balik. Siapa tahu? Nanti saya tanya itu, siapa ingat? 57 tahun. Coba bayangkan seorang yang 57 tahun ini kan, itulah bangunan yang kamu tinggal college kediaman itu. Yang lelaki itu baru sikit. Tahun 2000, kalau tak silap, kalau saya masih ingat lah, 2001 ke 2002 dia serah bangunan itu. Tapi pun sudah 18 tahun. Apalagi yang asrama perempuan, dewan, bilik pentadbiran dari tahun 63. Okey, baik. Jadi disebabkan keadaan yang tidak memenuhi keperluan kita, kita rasanya akan berasa bimbang dan juga akan lebih teruk dia merasa lakah. Itulah satu keadaan yang dia stres. Okey. Mengikut pakar, istilah stres ini ialah apa? Diungkapkan oleh setiap orang apabila mengalami masalah yang tidak dapat dihadapi. Istilah stres itu. Dr. Hensey mengatakan dalam jurnal dia, Eustress, Distress dan Interpretation of Occupational Stress. Beliau mengatakan stres ini ialah apa? Satu reaksi, satu reaksi yang tidak spesifik yang ditimbulkan dalam diri sendiri disebabkan oleh sesuatu bebanan. Dia ada bebanan, jadi dia timbul. Yang dia tidak direaksi dia lah. Itulah stres. Bila ada circumstances, bila ada satu bebanan, bila ada satu dari luar, dan dia pun rasa diri dia tidak tenang. Reaksi dia, itulah stres. Walaupun stres ini, dia kata, merupakan tindak balas tubuh badan. Bukan saja tubuh badan, mengikut Dr. Hensey ini, bukan saja tubuh badan, malahan mental dan emosi kita. Jadi, dia apabila stres berlaku, dia akan melalui situasi itu mengganggu keadaan stable seseorang. Dia dalam keadaan stable, kalau ada bebanan, kalau ada dari luar ancaman, dan dia akan melakukan tindak balas yang satu reaksi dia. Itulah stres. Stres boleh menyebabkan seseorang itu suka menyesuaikan diri dalam keadaan yang berlaku secara mendadak, secara tiba-tiba, secara yang dia susah menyesuaikan diri, dan susah mencari keseimbangan. Qingxi nan kongzi. Stres dalam bahasa Cina apa? Nanti kamu carilah, bagi tahu. Okey, keseimbangan mental dalam diri dia dengan sekeliling. Sorry ya, bahasa Iban saya tidak tahu, bahasa dusun pun saya tidak tahu. Okey. Jadi mengikut Dr. Hensey, stres ini kan tadi kita beritahu, satu eustress, satu distress. Apa itu eustress? Seperti mana yang dipaparkan. Eustress apa? Stres yang baik. Tadi bilang stres itu menyebabkan kebimbangan. Doktor ini kata apa? Stres ni kadang-kadang baik untuk kita. Bagaimana baik dia? Dia boleh memotivasikan kita apabila sesuatu bebanan itu berlaku. Contohnya, apabila dia berdiri tunggu kan, tunggu apa? Tunggu mengumumkan pertandingan menari kumpulan yang juara pada tahun 2020. Semua orang stres lah di bawah tu kan. Tetapi ini yang boleh memotivasikan dia apabila MC tu umum juara kumpulan PP, SMP, BM, SJKC tampilan 2020. Apa perasaan dia? Dia memajukan diri, mencapaikan keputusan yang lebih cemerlang. Contoh yang lain, bila dia sudah tahu dia dapat juara kan, juara olahragawan ni 100 meter berlari. Nantilah tahun depan kita ada KOT ni, kejuaraan olahraga tahunan. Elvina saja lontar peluru sudah pecah rekod lagi itu. Jadi dia tunggu ambil hadiah, tunggu ambil pingat. You stress lah itu. Stres yang baik. Stres juga mau takut kan. Dia mau naik. Nanti yang bagi saya pingat itu. Pengarah itu. Doktor pengarah.
dia pun stres juga, tapi stres yang baik. Penting untuk mendorong individu itu berusaha dengan lebih gigih. Contoh, dia takut gagal dalam perpisahan. Satu lagi contoh yang lain kan, perpisahan. Dia akan lebih rajin lah belajar. Okay? Menggunakan kemampuan diri memperoleh keputusan yang lebih cemerlang. Itu eustress. Stres juga kan, tapi ada baik dia memotivasikan diri, memajukan diri. Distress ini yang tidak baik ataupun yang negatif dilakukan apabila sesuatu stres itu terlampau banyak. Dia akan menyebabkan seseorang itu apa? Tegang, bimbang, otaknya mengingatkan apa ni? Tubuh badan itu, hormon-hormon dirembeskan itu, membekalkan tenaga ke tubuh mengatasi. Walaupun kadang-kadang dia akan di atas stres inilah. Okey. Tanda-tanda stres ada 4. Saya mengikut kumpulan ini, dia dapat ada 4. Satu, dari segi fizikal, tubuh badan dia. 2, melalui psychological. 3, gangguan fikiran. 4, tingkah laku. Dari segi fizikal itu dia rasa gementar, ada yang berpeluh, bernafas laju, sesak nafas ke, sakit kepala ke, anda mau muntah. Psychological dia itu, dia akan mudah bimbang, sering keliru, confused dia bilang. Dan dia kurang daya tumpuan. Psychological itu kadang-kadang stress waktu exam itu kosong. Alamak, tak boleh fikir, tak boleh tumpu. Ada orang gitu kan, jaga bila mau exam sudah ini. Saya tahu ni sebab apa. Walaupun dia buat di rumah, tapi kadang-kadang lain tak bagus contohnya. Saya harap sangatlah, saya berdoa kumpulan ni bila hadapi exam kan 2 minggu lagi tidak akan keadaan begitulah. Jangan stres. Jangan stres. Jangan lupa exercise, gaya hidup, makan. Baik, tidak dapat mengawal perasaan dan emosi dia. Gangguan fikiran pula ini tanda-tanda dia apabila dia kurang memberi perhatian. Dia macam lost lah. Hilang keyakinan diri, penurunan kekuatan mental untuk hadapi perasaan. Dari segi tingkah laku, kadang-kadang orang itu dia bercakap dengan laju. Bila stres. Ataupun dia menaikkan intonasi, kuat suara dia. Itu stres juga ni. Menggigit jari. Ada yang menggigit jari. Okey. Mengetap bibir dia. Kerap menggerakkan diri. Kiri, kanan, depan, belakang, pusing di kelas. Entah apa dah ni. Ada itu stres lah itu kan. Mudah tersinggung. Macam saya tu kan. Tersinggung je. Okey. Baik. Suka memberi komen. Ini pula macam ini maksud dia ada yang dia komen yang tidak tentu arah lah kan. Ada yang dia sikit-sikit dia komen. Semua orang buat tak betul. Dia saja yang betul dunia ini. Bertindak ganas. Pukul, hentakkan meja lah dan sebagainya. Okey, ini tanda-tanda stres. Jadi, apa punca dia? Kumpulan ini menyatakan ada 8 punca. Satu, faktor persekitaran. Bunyi lah, cuaca lah, tempat kerja yang tidak kondusif lah, kotor lah, tidak bersih lah. Itu punca juga. Faktor persekitaran. Harap faktor persekitaran di kolej kediaman itu tidak menjadi punca stres anda. Kita tahu persekitaran ini, kita dalam usaha, kita bersihkan, kita kasih ceriakan. Kalau ada kurang, janganlah banding dengan rumah kamu. Saya tahulah rumah kamu itu selesa, tapi kita cubalah menjiwakan ataupun jiwa pendidik itu. Mana tahu kan satu hari kamu posting ke tempat itu, kamu akan ingat, wih, cantik pula kolej kediaman saya itu. Dulu asrama saya, kau rindu pula itu. Kan? Itu satu. Janganlah jadi faktor stres anda. Baik, faktor pekerjaan, beban kerja beratlah, perubahan dasar, tiba-tiba ini bos cakap begini, tukar bos baru, itu faktor juga itu. Guru besar baru kan, guru besar sudah 5 tahun kau mengajar di sekolah itu begini, dia guru besar baru masuk, tukar dasar dia, tukar prosedur dia, ataupun suka untuk menyesuaikan diri. Dia pergi tempat baru bekerja, satu orang saja. Yang lain-lain itu semua
apa? Semua perempuan. Dia satu lelaki saja. Chong, Eric, Benson. Kau bersedia ni kalau jadi cikgu ni kadang-kadang pergi sekolah itu kan satu orang saja. Jadi kau susah menyesuaikan diri ke? Ataupun kau suka. Okay. Baik, gaya hidup tidak sihat. Orang yang tidak cukup rehat kadang-kadang boleh punca stres. 3 hari 3 malam buat assignment saja. Bila tanya assignment. Jadi bagaimana kamu menguruskan masa? Kan? Baik. Amalan pemakanan yang tidak sihat. Ini juga boleh punca stres gaya hidup ini. Okey, pendirian yang negatif, berfikir negatif, selalu rendah, berasa rendah diri, self esteem yang sangat rendah, susah berkomunikasi dengan orang lain. Dia tidak suka bercakap dengan orang lain. Khususnya kalau zaman ini kan, itulah dia main handphone, dia bercakap dengan handphone saja, bercakap dengan komputer, bercakap dengan game dia. Jaga. Baik, faktor interpersonal. Interpersonal itu ialah dari segi manusia dengan manusia. Dia ada dua, satu lagi intrapersonal. Kalau kamu belajar psikologi itu kan. Jadi ini ialah inter, antara manusia dengan manusia. Kalau intrapersonal, dalaman diri dia. Ini faktor interpersonal, dia suka, dia konflik dengan rakan sebilik, dengan rakan sekejawat, sekerja, dengan rakan satu kelas, dengan rakan satu batch, dengan senior, dengan junior. Aduh, macam-macam. Jangan. Sebab ini boleh menyebabkan stres. Konflik dengan orang yang paling cinta. Kekasih, dalam kasih cinta itu ada konflik. Jadi ini faktor lah manusia dengan manusia. Baik, isu kesesakan jalan raya ataupun penceraian dalam perkahwinan, kematian keluarga, pengelolaan politik negara, itu pun boleh menyebabkan stres. Macam hari itu kita bincangkan kan, kalau first time dapat license driving, tiba-tiba ada horn, pip. Aduh, stres juga itu kadang-kadang kan. Baik, faktor pengurusan diri dan dari segi masa. Ini pengurusan masa itu tidak dapat mengurus dengan baik, tidak dapat merancang dengan baik sehingga last minute menghantar assignment. Jangan ketinggalan assignment. Ini bukan bagi kau tekanan, tapi untuk peringatan mesra supaya anda mengurus masa dengan baik. Kalau hari itu assignment pertama mungkin baru masuk ke BPI SMP, baru 2 bulan, banyak assignment kau tidak tahu handle ini sana, bingung-bingung. Ini assignment seterusnya patut kau boleh sudah mengurus masa dengan baik. Baik. Ni kadang-kadang kerja tertangguh. Banyak kerja. Di rumah mau cuci baju lah, mau masak lah, mau bagi makan ayam lah. Yang tinggal di kampung itu tanam sawit lah, tanam padi lah. Banyak mau kerja, susah mau atur. Yang di pekan itu lagilah susah. Yang tinggal di bandaraya itu. Sini sana pergi, susah, tidak banyak kerja tertangguh. Baik. Syukurlah sekarang PKPB. Tidak banyak bergerak. Baik. Perangkap minda diri. Ini ialah apa? Ini ialah menetapkan permintaan diri yang terlampau tinggi. Dia terlampau high expectation, terlampau perfectionist. Semua mau cantik punya. Gosok baju pun sikit ada kedut tak boleh gosok lagi sampailah. Perfect. Tapi itu boleh jadi punca stres. Buat assignment satu kulit pun buat 5 kali macam saya. Alamak. Sick man. Harap tiada. Jangan. Kita buat mengikut kemampuan. Baik. Mudah iri hati dan juga dendam terhadap orang lain. Ini juga tentang ialah minda diri sendiri menjadikan punca stres. Baik. Terapi stres mengikut kumpulan ini dia kata ada berapa? 6 dia nyatakan. Wah, cantik gambar-gambar dia ni. Kumpulan ni cari di mana? Ada waktu senja, ada berenang sebagainya kan. Jadi kita katakan, kita buat ringkaskan ialah satu, melepaskan emosi dengan cara yang sihat, dengan hobi-hobi yang baik. Pergi renang ke, pergi main badminton, main bola keranjang lah, main buat yoga kan dan sebagainya. Meditasi ke, bernafas dalam-dalam, yoga, meditasi, mendengar muzik yang santai-santai bagi mengurangkan tekanan kita. Tapi ada orang dia mendengar muzik yang rock pula kan untuk lepaskan stres. Ini secara individu lah kan. Ada yang suka muzik yang santai, muzik yang tenang, sentimental.
Ada yang suka yang G-Dragon lah kamu minat tu kan. Siapa itu? Baik. Sentiasa berfikiran positif apabila kita menghadapi sesuatu masalah. Dia buat jadual kan, pro and con. Apa kalau masalah ini, apa boleh berlaku. Negatif dia berapa. Jadi dia timbang-timbang lah. Kan? Apabila berasa terlalu tertekan, kita boleh ketawa dengan sekuat-kuatnya. Wah, ketawa sendiri-sendirilah. Kan yang kumpulan ni kata, macam itu. Woi, menyanyi pun boleh, dia kata. Baik. Kita harus mempunyai kemahiran pengurusan diri dan kemahiran penyelesaian masalah dengan baik. Anda pun sudah dewasa dan anda semua ada bersendiri. Kalau tak boleh selesai, cari kawan. Tanya nasihat kawan, tanya nasihat pensyarah, mentor, kaunselor dan sebagainya. Cuba meluahkanlah perasaan anda. Okey? Kumpulan ini pula nyatakan bahawa mengurus emosi, memahami situasi, hadapi perasaan, membuangkan perasaan Superman dalam diri kita. Wah, ada perasaan Superman. Ego kah itu? Melakukan kerja mengikut kemampuan diri. Jangan ingat kau saja boleh buat. Jangan ingat kamu saja. Jangan ingat kamu saja. Ini kan? Jangan ikut kemampuan sendiri. Kita juga boleh mengurangkan stres dengan bernafas. Ya, tadi kita bincang sudah mendengar muzik. Dia ada cadang satu muzik klasik. Wah, saya pun tidak tahu apa muzik ini. Pesables Canon Indie. Boleh Google lah nanti kamu kalau rasa muzik ini. Tapi muzik klasik ni berapa orang saya dengar ni. Tidak apalah, muzik-muzik yang anda suka. Okey. Baik. Kita juga perlu sentiasa berfikiran positif. Kita juga ketawa sekuat-kuat. Kita harus mempunyai kemahiran menguruskan diri. Seperti mana yang kumpulan tadi cadangan. Okey. Baik. Terapi stres yang lain. Iaitu kita menguruskan stres ni ialah satu set teknik, kaedah atau program. Satu set teknik, kaedah dan program bertujuan membantukan seseorang itu menangani stres dan tekanan dan lebih berkesan dengan menganalisis punca dia, situasi dia dan tindakan yang positif supaya kita boleh kata apa. Kadang-kadang tidak dapat menangani, mengurus, tapi kita boleh meminimumkan kesan dia terhadap diri kita ataupun orang yang kita bantu. Antara cadangan yang lain, kita menguruskan pengurusan masa dengan baik dan bersenam. Saya buat kesimpulan jalan dengan kamu kata tadi itu bernafas dan sebagainya, itu kita kata sebagai teknik relaksasi. Kamu boleh tengok video saya dah kepiakan teknik relaksasi Jacobson. Satu teknik relaksasi yang baik Jacobson ini. Contohnya dia pegang tangan, dua tangan kan di perut, biar relax. Diaphragm itu kita tarik nafas, kiralah sehingga 10, hembus. Cuba kamu klik itu link kan, nanti kamu tengok banyak dia punya cadangan di situlah. Itu teknik relaksasi. Okey, secara keseluruhan dia stres ini mendatangkan impak yang amat kritikal terhadap individu itu sendiri. Jadi stres ini kalau tidak dapat diuruskan dengan baik, dia akan menjejaskan kesihatan kita, malahan kerohanian seseorang itu sendiri. Jadi sekiranya seseorang itu selalu mengalami stres, tidak diselesaikan dengan cara yang baik, kecenderungan dia akan mengalami seperti mana kita kata hari itu, perkataan itu kemurungan, depresi. Jangan hari itu ada Yu Yi Zhen, dia hari itu ada pelajar break ni kata yang beritahu saya kan, itu dia. Jangan kemurungan. Tadi itu kita bincangkan, kamu boleh baca newspaper, ada yang kena COVID itu kemurungan, dia bunuh diri. Okey, tengok. Bukan saja kesihatan dia itu, malahan boleh membawa maut. Jaga. Jadi pada pendapat keseluruhan dia melalui kumpulan ini, dia katakan masalah stres ini harus diterangi dengan segera sebelum masalah itu mula mengancam kesihatan kita. Maklumat seperti mana yang kita simpulkan, itu slide-slide yang sebelum ini, bolehlah jadi panduan kepada kita supaya kita mengetahui cara dan mengalami dan mengatasinya. Baik, pengurusan stres ini sangat penting. Saudara-saudari, lebih-lebih lagi kamu ini jauh dengan ibu bapa, jauh dengan ahli keluarga, jauh dengan rakan karib yang baik, jauh dengan teman-teman anda. Jadi pengurusan ini sangat penting. Cuba kita janganlah stres itu ada,
tapi kita cuba meminimaliskan kan, diurus dengan baik. Kemungkinan kita menyebabkan itu apa, menghadapi masalah fizikal, malahan kata kita tadi seperti mana kita kata membunuh diri. Jadi jelasnya bahawa stres ini merupakan masalah serius dan tidak boleh dipandang secara enteng. Wow, perkataan bagus enteng, dan oleh masyarakat lah. Jadi kita individu itu perlulah bijak menangani stres itu yang dihadapi kita. Kalau dapat seorang selesai, kalau tidak dapat, berkongsi dengan kawan, berkongsi dengan mentor, berkongsi dengan pensyarah, berkongsi dengan kaunselor, berkongsi dengan orang-orang yang lebih dewasa dari kita, ataupun berkongsilah dengan melalui telefon dengan ibu bapa, adik-adik, teman anda. Okay? Itu dia perbincangan kita, pengurusan stres dan terapi. Okay? Topik yang seterusnya iaitu dari segi teori ujian segak dan juga ujian BLEP. BLEEP tu. Ujian segak iaitu standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia. Jadi program ini, ujian ini dirancang selari dengan sukatan pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sekolah rendah dan sekolah menengah. Itulah segak, standard kecergasan fizikal, kecergasan untuk murid sekolah Malaysia. Jadi mau tidak mau kamu walaupun bukan option PJ, tapi manalah tahu kan diminta mengajar subjek PJ, PK, pendidikan jasmani. Jadi perlulah anda tahu bagaimana sebab sedikit dengan ini. Jadi sumber ini yang saya ambil ini, satu ialah dari blog, seperti mana saya tunjukkan. Cikgu itu dia buat berapa langkah prosedur lah, dia ambil dari buku panduan segak. Jadi kita sharekan di sini, dan juga kita terima kasih video nanti saya akan bagi kamu tengok video secara keseluruhan sekolah ini mengendalikan BLEP dengan naratif oleh cikgu itu sendiri. Lain kali kamu boleh buat juga, dan dalam bidang kamu mungkin dalam BM ke kan boleh juga. Ini ialah dari sekolah panitia PJ di sebuah sekolah, itu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petaling. Jadi ini video-video ini bukan saya punya, tapi kita saya rasa pendapat saya dia amat jelas boleh terangkan. Jadi kamu boleh tengok sendiri. Jadi kita hanya secara teori dia kita tengok ke ujian-ujian yang itu. Lepas itu kamu boleh tengok video lah. Saya masukkan di sini juga. Jadi sumber ini yang saya ambil ini, satu ialah dari blog, seperti mana saya tunjukkan. Cikgu itu dia buat berapa langkah prosedur lah, dia ambil dari buku panduan segak. Jadi kita sharekan di sini, dan juga kita terima kasih video nanti saya akan bagi kamu tengok video secara keseluruhan sekolah ini mengendalikan BLEP dengan naratif oleh cikgu itu sendiri. Lain kali kamu boleh buat juga, dan dalam bidang kamu mungkin dalam BM ke kan boleh juga. Ini ialah dari sekolah panitia PJ di sebuah sekolah, itu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petaling. Jadi ini video-video ini bukan saya punya, tapi kita saya rasa pendapat saya dia amat jelas boleh terangkan. Jadi kamu boleh tengok sendiri. Jadi kita hanya secara teori dia kita tengok ke ujian-ujian yang itu. Lepas itu kamu boleh tengok video lah. Saya masukkan di sini juga. Baik, satu ialah ujian naik turun bangku. Itu kita sudah buat. Kalau kamu masih ingat, setiap orang 3 minit itu. Ujian ini langsung dengan kasut sukan, berdiri tegak, kaki kanan dan naik turun kaki kanan. Okey. Boleh? Dalam video itu akan terang lagi apa objektif dia, untuk uji apa. Kalau masih ingat, kalau tak ingat, baca. Jangan saya sejak sudah kering sudah, air habis sudah. Baca. Okey, bacalah. Kedua, ujian tekan tubi untuk perempuan. Kalau kamu masih ingat, ada beza sedikit dengan yang lelaki. Nanti dalam video yang seterusnya kamu boleh tengok dan juga tengok ni ada penerangan yang jelas. 3, ujian ringkut tubi separa. Okey, bagaimana prosedur dia? Baik.
apa tujuan dia, apa objektif dia. Dia cakap ni balik-balik sudah ini, mana tahulah kan keluar di soalan exam. Jangan, tak payah hafal prosedur itu, yang penting kamu tahu, boleh tulis prosedur dia. Sebab kamu sudah buat. Dan kamu tengok video seterusnya. Boleh balik-balik tengok lagi video tu. Okay? Sebab suara video tu cikgu tu sedap. Merdu, macam tidak macam saya lah, kamu boring sudah dengar suara saya. Baik, ujian jangkauan meluncur. Ini ada beberapa pelajar ataupun beberapa kawan-kawan kamu itu mempunyai kelenturan, flexibility yang baik. Inilah ujian dia. Prosedur dia, apa komponen kita uji. Jadi ujian-ujian ini telah menunjukkan kita sudah buat, dapat menunjukkan sejauh mana tahap kecergasan kamu anda melalui komponen-komponen ini campur dengan BMI yang kita buat. Okey, iaitu masih ingat lagi body mass index. Jadi kita buat itu, kelima-lima itu kamu perlu analisiskan mana yang kelemahan, mana yang perlu anda tingkatkan ataupun kekalkan tahap itu, dan buat satu refleksi dan tulislah, buatlah satu intervensi program kecergasan, latihan kecergasan fizikal anda, dan laksanakan dan tengok kesan, dan kita bandingkan dan kita analisiskan data itu sebelum selepas. Barulah kita buatlah tugasan yang kedua itu, yang kita bincang hari itu. Ini dia. Okey, jadi itu rekod peribadi anda itu ikut kemampuan diri. Baik. Apa itu ujian SEGAK? Ujian SEGAK, Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia, mengukur tahap kecergasan fizikal murid berdasarkan kesihatan, melibatkan murid tahun 4 hingga tingkatan 5 yang berumur 10 tahun hingga 17 tahun, dijalankan 2 kali setahun pada bulan Mac dan Ogos, dilengkapkan pada hari yang sama. Bateri ujian seperti indeks jisim badan, naik turun bangku, tekan tubi, ringkuk tubi separa, jangkauan melunjur. Indeks jisim badan bertujuan mengukur komposisi badan, perlu dilakukan sebelum ujian-ujian lain, menimbang berat badan dan mengukur tinggi. Ujian naik turun bangku bertujuan mengukur daya tahan kardiovaskular, lakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronomi dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit. Selepas tamat, duduk serta-merta. Selepas 5 saat, murid mengira kadar denyutan nadi dalam jangka masa 1 minit. Tekan tubi bertujuan mengukur daya tahan otot tangan dan bahu. Murid perempuan lakukan tekan tubi ubah suai. Pergerakan diambil kira apabila badan diturunkan dengan fleksi siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm. Lakukan aktiviti selama 1 minit. Ujian ringkuk tubi separa bertujuan mengukur daya tahan dan kekuatan otot abdomen. Murid baring, hujung jari menyentuh penanda pertama, kedua-dua tangan menggelonsor sehingga hujung jari menyentuh penanda kedua. Lakukan pergerakan mengikut bunyi metronomi 50 detik seminit selama 1 minit. Ujian jangkauan melunjur bertujuan mengukur fleksibiliti bahagian bawah belakang badan dan otot hamstring. Kedua-dua kaki lurus dan telapak kaki menyentuh papan. Kedua-dua telapak tangan bertindih. Jangkau tangan sejauh yang mungkin. Kekalkan jangkauan maksimum selama 3 saat. Lakukan 3 kali percubaan berturut-turut. Jangkauan terbaik diambil kira sebagai skor. Ujian BLIP pula itu, objektif dia ialah mengukur prestasi pengambilan oksigen maksimum, VO2 max itu. Itu kita masih ingat lagi? Kalau lupa, tengok balik nota VO2
max. Ataupun carilah di internet. Okey, menguji dan mengetahui kecergasan daya tahan kardiovaskular. Ujian ini mengukur prestasi sejauh mana kamu pengambilan oksigen maksimum itu, VO2 max, volume oxygen maximum. Alright. Peralatan yang diperlukan, satu, kawasan yang konkret. Sejauh mana sekurang-kurangnya, misalnya mungkin boleh 30 meter lah. Sebab ujian ini 20 meter, jadi kita perlu besar sikit lah hujung dia. Janganlah ngam-ngam 20 meter, nanti dia lari terkeluar. Jadi ada ekstra 5 meter sebelah kiri, ekstra 5 meter sebelah kanan lah. Dan lebar dia itu, kalau pelajar kita itu ramai, kita boleh sekali 10 orang, jadi lebar dia pun mungkin boleh lebih kurang 10 meter lah. Okay. Panjangnya 30, lebar dia 10 meter. Kurang lebih gitulah. Kita ada radio ataupun kita gunakan CD yang blip punya CD, kaset ke dan sebagainya. Kalau guna handphone, pastikan ada speaker. Jangan macam tidak ada speaker hari itu. Dengar pun tidak. Ya kan, kita buat naik turun bangku itu, lupa speaker. Itulah itu silap saya lah kan. Okey, jadi bila kita buat dengan murid kita, ada speaker dia. Music blip itu sudah ada dapat. Walaupun kita tak sempat buat, kamu boleh dengar. Okey, whistle, pita pengukur 30 meter lah, supaya kita boleh ukur jarak larian itu dari point A ke point B, hujung ke hujung dia ialah 20 meter. Jarak dia. Jadi borang dan pengiraan kad skor itu, borang itu pun saya suruh minta kamu sudah cari, sebab ini adalah tugasan kita. Jadi saya percaya kamu sudah buatlah. Blip bernombor ini dia letak di sini. Dia kadang-kadang dia lekat. Ada cikgu dia buat tu, dia lekat macam bila kita ikut sukan kejohanan olahraga tahunan kita itu, kita letak itu. Jadi dia blip dia nombor 1 hingga nombor 10. Jadi kawan yang tolong jaga itu, dia akan catat dia jaga nombor 1, dia jaga nombor 2. Jadi senang cikgu monitor, senang kawan dia tengok. Kadang panggil nama, orang pun bingung masa berlari itu. Ada kawan pun tak berapa kenal nombor nama. Jadi kita pakai bip supaya ada nombor. Nombor simple je lah, letak 1 hingga 10 ke. Ada cikgu dia suka 001. 1 hingga 10 pun boleh. Kalau ramai student, kita buatlah bip sampai 20. Kalau 40 pelajar kan, 20 tu lari pertama, 20 yang jaga, ataupun 10 jaga pun okey. Jadi bip itu nanti dia sudah guna lari pertama, nanti calon yang seterusnya, calon yang jaga kawan dia itu boleh guna tukar. Jam randik masa sekitar supaya kita boleh tanda 20 meter ke 20 meter lah panjang dia. Sekitar di hujung. Mungkin 2 sekitar di sebelah kiri, dan selepas 20 meter 2 sekitar lagi di sebelah kanan. Saya percaya kamu sudah buat itu plan, larian itu, dan juga pita pelekat. Lekatlah starting point itu 20 dari sekitar itu, dan hujung itu ada lagi pita pelekat. Jadi jangan pita pelekat itu jadi cikgu sudah itu, janganlah kau lekat itu macam kampung-kampung. Tidak straight lagi itu. Bagilah straight sikit. Gunting. Jangan guna tangan koyak-koyak kan, tidak cantik bah. Sebab apa, nanti ada ibu bapa lalu ke? Manalah tahu. Ada guru besar kan sila. Ini apa ini? IPG mana ini? Gaya. Malulah company. Okey. Baik. Jadi selepas itu prosedur ni subjek berada di hujung yang bertentangan dengan permulaan, iaitu jarak dia 20 meter, dia berada di, contohnya dia berada di sebelah kanan, sekitar di belakang garisan itu. Jadi apabila bunyi blip itu dibunyikan, are you ready, 3, 2, 1, go, jadi berlari ikut dengan itu music blip itu, dengan music itu. Dia akan bila kamu berlari, music dia semakin ke arah, semakin tahap, semakin laju. Kalau siapa sudah dengar itu music itu, kita sudah lama, sudah dapat 2 bulan sudah
ataupun kau simpan saja. Cari di Google Classroom GC kita. Apabila bunyi break itu, dia kata level 1 berhenti. Kalau sudah sampai awal, berhenti, tunggu muzik itu. Lepas itu dia boleh control. Jangan start je laju. Dia muzik ni lambat. Jadi dia supaya kita lambat juga. Sampai juga itu 20 itu hujung. Jadi bunyi seterusnya dia meneruskan larian apabila di hujung setiap bunyi blip. Dia akan level 1, 2. Larilah. Lepas sampai. Kalau muzik dia belum lagi blip, tunggu. Kalau sudah level 1, 3, lari balik. Okay. Dan dia kamu tunggu. Jadi memastikan kaki itu sampai berada di hujung. Inilah peranan dia apabila pembantu itu. Tapi muzik itu semakin laju. Contohnya sudah sampai level 4, level 4, 1. Calon kita itu ataupun kawan yang kita jaga itu, dia berlari separuh saja. Kita tunggu di hujung, kita pun panggil nombor dia. Nombor 5. Jangan panggil nama. Dia tengah berlari itu, dia bingung itu. Jadi dia ingat nombor dia itu. Kalau dia lupa, baru panggil nama. Nombor 5. Bagi dia amaran. Amaran pertama bagi dia kuning. Kita bagi canla. Dia first time lari bah. Bagi dia kuning. Makna dia pertama. Jadi sebab apa? Sebab sudah bunyi blip, dia tidak sampai lagi ke garisan hujung. Bertentangan itu. Makna dia, kita suruh dia lari cepat sikit. Jadi bila level 4, dia berlarilah balik. Kalau kali kedua dia tak dapat juga, bagi dia kad merah keluar. Jadi kita pun catat skor dia ialah level 4, 3. Sebab 4 itu dia tak lengkap. Kalau kamu tengok jadual itu, dia ada tulis itu level 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silap kan? Baik. Jika sudah tiba di garisan hujung sebelum blip, mereka dikehendaki menunggu. Selepas blip barulah boleh berlari. Kalau dia awal, dia laju kan, dia mau laju, level 1, 1. Belum lagi blip kedua, dia sudah di hujung garisan, dia tak boleh sambung lari, dia tunggulah. Sampai dia kata level 1, 2, baru dia boleh start berlari. Setiap kali subjek dikehendaki berlari selama yang boleh berupaya mengekalkan kelajuan ditetapkan. Dia muzik tu makin laju, jadi dia continue sampailah. Baik, bila keadaan ini berlaku, subjek itu perlu berhenti apabila apa? Apabila setiap kali subjek itu berlari, apabila dia tidak berupaya mengekalkan kelajuan yang ditetapkan, seperti mana kita bincang, level 4, 3, dia tak sampai, dia sampai setengah saja. Dalam peringkat pertama kita bagi dia can lah, sedikit lah sebab kali pertama lah. Tapi yang ujian yang sebenarnya tidak, dia tak sampai, kita suruh peserta nombor 5 bagi dia out. Jadi cikgu pun tengok betul kan ni. Ini itu sebagai pembantu cikgu guru itu sendiri, itu mestilah dia ikhlas, jujur. Baik. Inilah dapat menganggarkan VO2 max dia itu, iaitu pengambilan oksigen maksimum seseorang itu berdasarkan jadual skor dia. Jadi cara skor dia itu dibuat berdasarkan tahap dan jumlah ulangan yang dia mampulah. Kalau level 4, 3, level 4, 3. Barulah kita cek norm yang disediakan di tahap mana daya tahan kardiovaskular peserta itu, calon itu. Baik, jadi sehinggalah dia tidak dapat blip itu, dia berhentilah di mana, sejauh mana. Kalau dia tidak sampai, macam contohnya tadi level 4, 3, dia separuh. Jadi bila kita bagi dia amaran, dia berlari juga sampai 4, dia dikira level 4, 3 saja. Sebab sudah tak sampai selepas bunyi blip berlaku. Sebab itu ini perlu kamu buat sekali, baru kamu tahu dia punya blip dia ataupun muzik kelajuan dia itu sejauh mana. Muzik itu kamu boleh buat sendirilah. Kamu ini sementara untuk latihan kamu juga bah ini. Kalau sudah boring-boring kamu guna itu apps itu, apa apps yang kamu kata tu KEP kah? Ada apa apps yang lain lah. Boleh juga buat blip ya, simple saja itu. Bawalah handphone, bawalah ini berlari di taman itu. Okey, baik. Ini jadi saya akan juga seterusnya ialah satu ujian blip yang diadakan di SMK Putatan. Kita terima kasihlah ke cikgu ini telah buat video. Jadi saya
bagilah kamu tengok. Kita boleh tengok sama bagaimana pelajar-pelajar sekolah ini, pelajar sains sukan sekolah ini menjalani ujian bilik. Stage fitness test will start in 5 seconds. Ready. Start level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 2. Itu saja perkongsian saya. Stay safe, jangan lupa exercise, gaya hidup sehat dan amalkan makanan yang sehat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang.